Dengar tak ada muka kan Ustazah? Tak ada muka tu. Okey, ada muka. Okey, insyaAllah. Nampak dah. Dia hilang di mana muka tu? Okey, cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf tu. Biasanya kita diganggu gugat sikit-sikit lah nah. Alhamdulillah dengan kesabaran seorang sahabat terus kita menikmati suasana ni insyaAllah. Baik, kita kembali balik di mana kitab kita ini, kita tahu kitab kita ini dikarang oleh seorang imam yang paling banyak mengarang hadis, iaitu Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi. Dan beliau telah pun mengarang lebih daripada 100,000 hadis yang dikarang dan di mana dipanggil, disebut juga sebagai Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi ini iaitu rangkaian-rangkaian hadis yang disusun oleh beliau, mempunyai beberapa bab dan beberapa fasal. Di antara fasal yang dikumpulkan iaitu disebut sebagai fasal Syama'il Muhammadiyah, yang mana kata sebahagian daripada ulama-ulama besar, ulama-ulama muktabar, barang siapa yang ada menyimpan Sunan At-Tirmizi di dalam rumahnya, ibarat seperti dia menyimpan satu batang tubuh Nabi SAW. Siapa yang simpan Sunan At-Tirmizi di dalam rumah dia, ibarat dia menyimpan satu batang tubuh Nabi SAW dalam rumah dia. Jadi bersyukur kita ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Walaupun dia hanya satu fasal di antara beribu-ribu fasal yang ada dalam Sunan At-Tirmizi. InsyaAllah dalam hak yang fasal hak tak berapa banyak ni pun kita tak boleh nak menguasai satu persatu hadisnya. Kita cuba baca, kita cuba huraikan dan kita cuba menghayatinya. Sebab apa? Dia suruh kita ini sebagai umat yang disuruh membaca, menghayati Syama'il Muhammadiyah. Sebab seperti mana yang selalu saya ulang-ulang dalam kuliah kita terdahulu, yang mana tak kenal maka tak cinta, kita cuba mengenali jasad Nabi SAW, peribadi Nabi SAW, kelakuan ataupun tingkah laku, perkataan, perbuatan, tidur, bangun dan sebagainya, untuk kita lebih mencintai dia. Sebab di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jikalau kamu mahu, jikalau kamu mahu Allah kasih kepada kamu, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutlah aku, nescaya Allah kasih kepada kamu. Sebab Allah Ta'ala ni suruh kita ikut Allah untuk dikasihi. Kita manusia, kita tak boleh ikut Allah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab Allah tak pakai baju lagu kita pakai. Allah Ta'ala tak makan. Allah Ta'ala tak minum. Allah tak berkahwin. Allah tidak seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Allah mempunyai satu hamba, seorang kekasih yang paling Allah Subhanahu wa taala kasihi, iaitu batang tubuh Nabi SAW. Maka kita fattabi'uni. Rasulullah kata ikut aku. Ikut aku yuhibbukumullah. Nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Sebab Allah suruh kita ikut Allah. Kalau kita kasih kepada Allah, kita kena ikut Allah. Sebagai manusia, kita yang memang tak sama bentuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tak berbentuk itu, maka kita kena cari jalan mana kita nak menuju kepada Allah. Tidak ada jalan yang lebih baik untuk menuju kepada Allah melainkan melalui jalan Nabi SAW. Nak pergi cari kok mana? Macam mana cara nak kenal dia? Maka hendaklah kita mencari sunnah-sunnahnya. Dan sunnah-sunnah Nabi SAW telah pun dirakamkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan akhirnya dimeterai di dalam beberapa buah sunan. Sunan ni maksud dia susunan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat yang terdekat. Maka terlahirnya satu sunan yang disebut sebagai Sunan At-Tirmizi. Dia sebenarnya tebal Sunan At-Tirmizi ni. Lalu untuk memudahkan
kita yang baru-baru nak belajar ni dipermudahkan dengan dipecah-pecah. Dipecah-pecah menjadi beberapa bahagian. Kita baca, sehari kita baca hadis 40. Sehari kita jumpa buka ni, hadis 40 lagi, buka lagi, hadis 40 bila lah nak jadi hadis 50. Kenapa hadis semua 40? Sebab dengan 40 itu adanya keberkatan. Okey, kalau nak ikut dalam Syama'il Muhammadiyah ni kita ada 415 hadis. Yang mana hadis yang akan kita baca hari ni, hadis yang ke 247. Sedar tak sedar? 200 hadis dah kita baca. Hebat orang muslimah ni. Nah, 200 hadis dah yang kita baca. Tapi, apa pun tak tahu. Lupa habis, tak apa. Kalau kata kita lupa, esok kita ulang kembali. Sebab memanglah selalu manusia itu diperdekatkan dengan satu sifat, yang ni sifat lupa. Jadi siapa yang tak ada kitab Sunan At-Tirmizi ataupun tak ada kitab Syama'il Muhammadiyah, saya kata dibeli di kedai tapi bukan edisi yang saya bagi. Kalau edisi yang saya bagi memang mereka tak ada jual. Dia akan ada edisi macam ni. Akan macam ni. Main sikit pun tak apa. Main sikit pun tak apa. Macam ni. Mungkinlah, saya ingat kalau dalam Go Shop orang mereka ada jual dulu. Dengan harga yang 80, ada 70, ada 120. Tapi kita ingatlah, sebab disebut sesiapa yang ada menyimpan Sunan At-Tirmizi di dalam rumah dia, ibarat dia menyimpan satu batang tubuh Nabi SAW. Tapi kalau sekadar nak simpan tak baca pun tak guna. Ju ada jual insya-Allah. Boleh order dekat Ju yang kitab tu kitab yang tadi saya tunjuk. Boleh order dekat Ju Omar. Boleh order dekat dia kitab ni. InsyaAllah. Tapi mahal sikit lah. Tak apalah. Periuk belanga kita boleh beli hak mahal-mahal tu. Kain baju kita boleh beli hak mahal-mahal. Apatah lagi kalam Nabi SAW. Baik. Kita tengok yang mana insyaAllah kita akan baca hadis kita yang ke-247. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Syarik an Simak bin Harb an Jabir bin Sumarah qala jalastu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthara min 100 marrah wa kana ashabuhu yatanashaduna asy-sya'ra wa yatadhakkaruna asya'a min amril jahiliyah wa wasakitun wa rubama tabassama ma'ahum. Jarir ibnu Samurah radhiyallahu anhu menyatakan, aku duduk berbual bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali. Sahabat-sahabatnya bersyair dan mengenang berbagai peristiwa di zaman jahiliyah. Baginda hanya diam atau bahkan tersenyum bersama mereka. Ini Jabir bin Samurah. Kita tahu Jabir bin Samurah ini adalah seorang sahabat yang paling suka duduk dekat Nabi dan menggambarkan keadaan perilaku Nabi, raut wajah Nabi, cara Nabi senyum, cara Nabi berjalan. Semua itu dirakamkan macam photostat, seolah-olah macam ada satu video kamera yang dia rakam, kemudian dia akan cerita. Selepas Nabi wafat ni, dia kalau kata nak dengar cerita yang lebih boleh menghayati dengan sepenuhnya, pergi cari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ini akan menggambarkan perilaku Nabi, percakapan Nabi, cara tidur Nabi, cara duduk Nabi, cara Nabi tersenyum dengan penuh penghayatan, kerana Jabir bin Samurah ini seorang sahabat yang paling suka duduk dekat dengan Nabi. Kalau dalam hadis ni dia lebih daripada 100 kali dia duduk dengan Nabi. Allahu Akbar. Lebih daripada 100 kali. Hebatnya sahabat ni boleh duduk. Kita ni jangan kata nak duduk dengan Nabi. Kalaulah kata kita boleh bermimpi sekalipun jadilah. Sekalipun jadilah andai kita dapat bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Malangnya buat masa
Kini kita hanya menyimpan cita-cita, terus berdoa pada Allah setiap kali hendak tidur. Ya Allah, rezekikanlah aku untuk bertemu, bermimpi dengan Nabi SAW. Sekalipun tak dapat melihat wajahnya, mungkin dapat menghidu keharuman yang ada pada jasad Nabi SAW. Itu di antara yang didakwa, diberitahu oleh Jabir bin Samurah. Apa dalam hadis ni Jabir nak bagi tahu? Jabir kata, aku pernah duduk dengan Nabi ni banyak kali. Lebih daripada 100 kali, banyak kali aku duduk dengan Nabi. Tapi katanya, Nabi ni ada ketika sahabat-sahabat bersyair mengenang berbagai peristiwa zaman jahiliah. Nabi duduk dengan mereka, mereka nanti bersyair. Saya sebut tadi bersyair ini dalam istilah bahasa Arab. Kalau istilah Melayunya kita boleh sebut bernasyid, berqasidah, bermarhaban. Itu di antara yang disebut sebagai syair. Jadi dia kata Nabi suka. Walaupun ada sahabat yang tegur, jangan menyanyi depan Nabi. Tak baik. Nabi kata biarkan. Dan kadang-kadang dia kata aku tengok Nabi ni tersenyum. Sebab apa? Sebab ada sahabat yang bersyair cerita tentang zaman jahiliah. Zaman kebodohan mereka. Pernah diceritakan ketika mana Saidina Umar Al-Khattab bersyair menceritakan tentang jahilnya dia. Waktu dalam perjalanan mereka dibekalkan dengan Tuhan untuk disembah. Iaitu Tuhan mereka itu dibentukkan, kurma yang dibentukkan seperti satu lembaga yang boleh disimpan di dalam beg sandal. Dan apabila tersesat jalan bawa keluar kurma tu, minta dekat kurma tu, minta pertolongan pada kurma tu, dan ketika lapar makan buah kurma tu. Yang itulah Tuhan mereka, yang itulah makanan dan bekalan dalam perjalanan. Itu yang membuatkan ada ketika-ketikanya mereka sambil bersyair dan Rasulullah tersenyum. Tersenyum. Tergelak dengan tentang kebodohan. Jadi hadis ni apa yang dia nak ceritakan kepada kita, iaitu keharusan ketika mana kita mendengar orang jahiliah bersyair, selagi syair jahiliah itu tidak mengasyikkan dan melalaikan kita. Okey, contoh kata kita dengar orang yang bukan Islam nyanyi. Sekadar mendengar, tak mengapa jikalau dia tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah. Orang kata hari ini dengar lagu orang putih, adakah dia berdosa? Tak berdosa selagi dia tak melalaikan kita. Kan zaman rock and roll dulu ke, zaman disco dancer dulu, orang suka duk dengar lagu-lagu Hindustan. Tu kira lagu zaman-zaman jahiliah tu lah. Adakah salah? Maka tidak menjadi salah. Kerana ada hadis membuktikan tidak salah kita mendengar selagi ia tidak melalaikan. Jadi haruslah. Harus. Yang mana hadis ni? Kira kita ni bukan kata kita dengar macam kata lagu-lagu. Kalau saya lah, saya suka lagu Hindustan. Bukanlah kita sampai nak pergi jadi penyanyi tu, nak pergi berguling, bergolek di atas padang tu dah. Sekadar mendengar, syok lagu ni. Gambar ni best daripada lagu-lagu ni. Ianya tidak menjadi satu kesalahan selagi mana kita sekadar berhibur sementara. Apabila kewajipan datang, kita tinggalkan. Jadi harus. Pak ni pakak boleh menyanyi Okey. Dan lagi, kalau kita tengok di dalam hadis ni, dia kata bahkan kadang-kadang baginda tersenyum. Satu-satu perkataan yang menghiburkan tu, Nabi senyum. Nabi senyum. Pernah satu ketika yang hadis terdahulu kita baca, Nabi pernah bersyair ketika mana jari baginda terluka di dalam peperangan Uhud. Jari Nabi terluka, berdarah menitik-nitik. Apa yang Nabi kata, wahai jari, itu syair, saya tak tahu nak berlagu, wahai jari, engkau ini adalah pinjaman Allah. Jika sakitnya kamu, maka sakitnya aku. Memanglah benda ni yang duduk melekat di kita ni, Allah yang bagi pinjam. Semua yang ada dekat kita ni,
kita pinjam dekat Allah. Tapi kalau sakit jari, sakit satu badan, jadi dia kata sampai masanya kau akan kembali. Jadi Nabi ni dia nak meniup semangat untuk diri dia untuk meneruskan perjuangan dia, peperangan dia walaupun dia luka, walaupun Nabi tengah sakit. Sebab dia kata jari ni Allah bagi pinjam dah, ni dia nak ambil balik lah, sebab tu dia bagi luka. Dia nak bagi tahu dekat kita kalau kata berjalan tersepak batu. Sakit tak nak abang. Aduh lah sakitnya. Terus berdondang sayang. Adakah salah? Ya, tidak menjadi satu kesalahan yang amat besar. Sakitnya ya Allah. Okey, harus. Tapi jangan kita marah dekat batu, bodoh punya batu main duduk tengah jalan. Siapa punya kerja? Nah, sebaliknya sebagai hamba Allah yang nak mencari pahala sedekah, angkat batu tu buang. Hari ni aku tersepak, tak mustahil sekejap lagi orang lain tersepak. No? Walaupun sambil bersyair dengan sebab rasa sakit. Itu di antara gambaran yang dibawa datang oleh Jabir bin Samurah berkenaan dengan Nabi. Dia suka melayani para sahabat. Dia selalu melayani para sahabat dengan cara kemesraan. Maksud dia, kalau kata mereka tengah duduk berqasidah, duduk bernyanyi, bersyair, Nabi boleh masuk. Nabi boleh duduk dengan mereka. Tak adalah sampai Nabi main. Tak usah. Ada. Nabi dia boleh masuk. Dalam keadaan nak bersuka, Nabi duduk sama. Kalau kita tengok dalam satu hadis kemesraan Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Kan bila mana hari tu hari raya. Aisyah menjemput para sahabat. Kawan-kawan dia untuk bermain. Kita panggil kompang. Berbuka. Nabi balik daripada sembahyang raya. Bersama dengan sahabat. Tapi Nabi masuk dulu tengok-tengok. Ada dah tetamu dalam rumah. Sayyidatina Aisyah menjemput beberapa orang sahabatnya. Lalu mereka main dan buka. Main macam kompang tu lah. Jadi tiba-tiba Abu Bakar juga masuk. Bila Abu Bakar tengok Aisyah bawa kawan dia main-main, dia nak marah daripada Aisyah. Pasal apa buat macam ni? Bawa masuk dalam rumah Rasulullah. Demikian ala muzik. Lantas Nabi SAW menghalang Abu Bakar daripada menegah Aisyah terus bermain. Nabi kata biar. Hari ini hari raya, hari ini adalah hari bersukaria. Dan satu lagi hadis ketika mana Aisyah nak tengok ada orang buat satu hiburan daripada puak-puak gipsi mai buat hiburan. Aisyah kata dia nak pergi tengok. Nabi bawa dia. Nabi sanggup pinjamkan belakang Nabi untuk dipijak oleh Aisyah, dinaiki oleh Aisyah. Nabi kokor dia. Kemudian Nabi berdiri di tepi dinding di satu tembok yang ada lubang. Nabi bagi Aisyah tengok. Sampai ketika itu diberitakan Nabi berpeluh kerana terlalu lama Aisyah bergantung di dinding dengan cara didukung oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi dah tak larat. Nabi kata dah ke Aisyah. Sikit lagi. Baik kan Nabi ni, dia bagi peluang. Walaupun dia tak tengok tapi dia bagi peluang. Boleh berhibur untuk seketika, maka tidak menjadi salahnya. Jadi tak salah lah. Itu dimaksudkan daripada kehendak hadis ni. Okey, kita tengok hadis yang ke-248. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Syarikun an Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ash'aru kalimatin takallamat biha al-arabu kalimatul labid alla kullu syai'in ma khala Allah batil. Okey. Hadis ini hadis yang dibawa datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimah syair paling indah yang pernah diucapkan oleh orang Arab adalah syair daripada Lubaid. Syair yang dibawa datang daripada Lubaid. Syair yang macam mana? Satu perkataan yang terakhir yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Lubaid, setiap sesuatu selain daripada Allah adalah batil. Okey, baik. Kita tengok Lubaid ni siapa?
Abu Lubaid. Lubaid ini dia kata, nama sebenarnya Abu Aqil Abu Aqil Lubaid bin Rabi'ah. Dia adalah daripada bangsa bangsa Bani Amir, keturunan daripada kaum suku Hawazin, yang mana beliau ini Allah Ta'ala jadikan keindahan dalam perbicaraan dia, sentiasa bersyair. Nabi suka dengan syair dia. Nabi ni banyak di antara sahabat yang pandai menyanyi. Dan Nabi, dia apabila dalam peperangan kalau nak kalah ni, dia dipanggil salah seorang yang pandai bersyair. Cepat naik, terus bersyair, bagi semangat dekat kawan-kawan. Jadi tak salah lah andainya kalau kita sekali-sekala kita anjurkan majlis berqasidah. Walaupun ada yang kata tak boleh, ada yang kata bid'ah, tetapi kalau kita kembali kepada Sunan At-Tirmizi, hadis-hadis Nabi, Nabi sebenarnya ada berqasidah, ada bernasyid, ada bersyair. Walaupun tak dialunkan terus oleh baginda, baginda hanya diam, tersenyum, dan sebaliknya terus memberi tausiah, pengajaran daripada baik-baik syair yang telah dibawa oleh para sahabat. Jadi yang kita nak buat majlis qasidah tu, ianya di antara sunnah yang pernah dilakukan oleh baginda SAW. Dia bukanlah majlis yang lara atau majlis yang sia-sia semata-mata. Dan di antara sahabat yang paling disukai oleh Nabi SAW yang pandai bersyair, iaitu sahabat yang disebut namanya di sini iaitu Lubaid. Saya ulang, nama dia Abu Aqil Lubaid. Abu Aqil Lubaid bin Rabi'ah. Yang mana Rabi'ah ni orang yang pandai bersyair. Orang yang kita panggil cendekiawan ataupun kita panggil penyanyi, memiliki kelunakan suara. Kalau kata ada suara tapi tak ada melodi pun tak jadi. Semua orang ada suara. Tapi tak semua orang boleh mengalunkan lagu. Ada orang yang ada suara tapi kalau suruh dia berlagu, lurus je api. Dia tak ada melodi, tak ada lenggok dalam suaranya. Ada orang yang boleh berlenggok tapi suara dia tak sedap. Ada orang yang boleh berlenggok, ada suara tapi napasnya pendek. Macam saya. Mai sampai kat ujung perkataan hilang terus. Volume dia habis. Pasal apa? Bateri tak kuat. Dia kena pakai bateri energizer kot. Panjang sikit boleh dapat. Itu di antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita yang bernama manusia. Kita suka dengan orang bersyair, tapi kita tak reti. Kita suka dengan orang bernyanyi, bernasyid, berqasidah. Tambah yang suara panjang-panjang, kan? Nafas panjang tu, Masya Allah. Dia boleh simpan, tu dia bawa keluar, dia simpan, dia bawa keluar, dia simpan, dia bawa keluar. Kalau kita tengok alunan taranum yang dibawa oleh Qari'ah dan qari-qari kita, Masya Allah, suara dengan panjang. Saya ingat habis dah. Rupanya ada lagi, disambung. Yang mana dia simpan suara dia, nafas tu disimpan. Orang ni orang yang ada potensi di dalam mengalunkan syair. Begitulah juga dengan diri Lubaid itu sendiri. Diri Lubaid itu sendiri, dia Lubaid ini diceritakan dia di antara sahabat yang umur panjang. Dia ada 100 umur. Allah Ta'ala bagi kepada dia 100 umur dia. Kalau Rasulullah pun sampai kepada umur 63 saja. Dan Lubaid ni sampai umur dia 100 tahun. Tetapi dia kata, aku agak lewat memeluk Islam. Sebab aku baru kenal dengan Muhammad. Bila dia kenal dengan Rasulullah SAW, ketika mana dia berusia 60 tahun lebih, baru dia kenal Rasulullah, baru dia kenal Islam. Dan apabila dia masuk Islam, syair dia tidak lagi menceritakan tentang kejahilan, sebaliknya terus diceritakan tentang nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat di dalam memeluk agama Islam. Kalau kita tengok di antara kalimah yang disebut dalam hadis ni, kalimah yang paling disukai oleh Nabi, yang mana? Ala kullu syai'in ma khalallah batil. Apa yang dimaksud? Dia kata, setiap sesuatu selain daripada Allah adalah batil. Maksud batil ni, binasa, pasti akan lenyap.
Itu perkataan yang paling digemari oleh Nabi SAW. Maknanya benda ni di atas dunia ni kalau selain daripada Allah, semua batil. Kita tahu apa yang ada di dalam dunia, semua akan binasa. Andai kita memiliki, kita nak kereta, nak kereta, kita dapat sebiji kereta. Adakah dia akan kekal? Kita pun tahu. Dia bersifat batil. Batil ni binasa. Dia akan rosak. Kita kata beli punya mahal rosak juga. Nama pun batil. Apa yang kekal adalah Allah. Macam kita tahu, kita bukan penghuni dunia sebenarnya. Nah, di dalam bait-bait syair, di dalam bait-bait pengarang pujangga Nabi SAW, dia selalu menyebut, kita bukan penduduk dunia. Kita sebenarnya datang daripada syurga, daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan sebenarnya sampai kepada satu masa nanti, kita semua akan sama-sama kembali ke sana. Cuma tempat ataupun destinasi yang akan kita tuju tu satu, negeri akhirat. Nak balik ke rumah tak tahu ke mana, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Apabila mengetahui keadaan kita ini memang berasal daripada syurga, kita nak balik ke syurga juga. Lalu Allah Ta'ala menggariskan kepada kita beberapa jalan untuk ke syurga. Dan disebut oleh penyair-penyair, jalan ke syurga itu amatlah payah, amatlah susah. Hendaklah kamu laluinya dengan penuh kesabaran. Kita hari ini duduk bersabar. Dalam segala macam ujian yang mana satu persatu Allah Ta'ala hantar kepada kita. Kita menerima dengan hati penuh redha. Kita memandang habis jauh. Kita yang dalam tempat berkurung ni boleh memandang kepada langit. Sampai bila ya Allah nak angkat bala ni. Dan ada jauh di sudut hati berkata-kata mungkin bala ni tak pergi dah kot. Atau mungkin dia akan turun dengan berlapis-lapis. Lepas satu-satu. Lepas satu-satu. Mungkin selepas dibawa pergi, kemungkinan selepas dibawa perginya COVID, dibawa datangnya asap. Boleh keluar? Tak boleh keluar juga. Mask kena terus pakai. Masa ni kalau pakai barang kemas pun tak guna. Pakai emas tak guna, tapi kena pakai mask. Kerana itulah hakikatnya. Apa yang ada di dunia ni, pinjam belaka. Okey. Suasana hari ni kita tak boleh keluar pergi ke mana-mana. Hari tu dia bagi harga minyak turun. Harga minyak turun pun kalau tak boleh pergi mana tak guna juga. Bubuh minyak penuh-penuh dalam kereta, perangat kat tempat parking saja. Ini di antara ujian demi ujian sebab dia nak bagi tahu dekat kita apa yang kamu tengok pada dunia ni semua batil. Semua rosak. Tetapi sesuatu yang lebih kekal adalah Allah. Macam mana cara kita nak buat sesuatu harta kita ini agar kekal? Itulah yang kita nafkahkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan. Itulah yang kekal, yang bakal kita perolehi di sana nanti. Sebab tu yang Nabi suka sangat pada kalimah syair yang terakhir yang dibawa datang oleh Sayyidina Lubaid ini tadi. Okey. Itu hadis yang ke-248. Kita tengok satu lagi hadis, iaitu hadis yang ke-249. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Marwan bin Muawiyah an Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi an Amr bin Sharid an abihi qala kuntu ridfu Nabi sallallahu alaihi wasallam fansattuhu mi'ata faqiyah min qawli Umayyah bin Abi Salti al-Thaqafi kullama anshadtuhu baita qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta anshadtuhu mi'ata yani baita faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in kada la yuslimu. Okey, kita tengok masuk hadis ni. Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu menyatakan, aku menaiki kenderaan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil aku bersyair 100 rangkap dari kata-kata Umayyah bin Abi Sa'd. Setiap kali aku bersyair serangkap,
syair berkata Nabi SAW, kalau dalam surah hadis ni dia kata teruskan. Sebenarnya Nabi bukan kata teruskan, Nabi kata wah, lebih kurang macam tu nah. Sehinggalah aku bersyair 100 rangkap. Berkata Nabi SAW, ia hampir masuk Islam. Kalaulah kita duduk seorang-seorang, kita baca hadis ni, siapa yang dekat nak masuk Islam ni? Apa pula yang disebut dengan tu tadi? Okey. Ceritanya macam ni. Sayyidina Syarid bin Suaid adalah seorang sahabat yang suka bersyair. Dia beritahu, dia kata, satu hari, dia kata, aku naik kenderaan di belakang Rasulullah. Bukan naik satu unta, naik 2 orang dah. Naik unta tetapi berikut-ikutan dengan Nabi SAW, dekat-dekat. Jadi dia tu, sahabat ni, selalu kalau berjalan, dia takkan jalan depan Nabi. Menghormati Nabi. Dia akan berjalan di belakang Nabi SAW. Dan ketika mana berjalan tu, sambil-sambil nak sampai ke destinasi, dia pun bersyair. Dia pun bernasyid. Jadi Nabi suka. Nasyid ni bukan dia buat. Syair ni bukan yang dia buat. Yang mana dia kata, bait-bait syair tersebut daripada rangkaian ataupun ucapan Umayyah bin Abi Salt. Okey, kita tengok. Siapa dia Umayyah bin Abi Salt ni? Umayyah bin Abi Salt ni, dia sebenarnya seorang penyair jahiliyah. Umayyah bin Abi Salt As-Saqafi. Dia paling benci, dia mula membenci Nabi SAW apabila dia ni, masa awal tu dia suka. Dia orang Mekah, dia Quraisy. Keturunan daripada Nabi SAW. Berbangsa Arab Quraisy. Daripada Nabi muda dia suka dekat Nabi sebab Nabi ni memiliki akhlak yang paling terpuji. Percakapan baginda penuh dengan kejujuran, perbuatan baginda kejujuran, tingkah laku baginda penuh dengan kebijaksanaan. Jadi dia suka. Kalau kata dia nak karang syair ke, dia akan tengok pada diri Nabi, maka ilham. Nabi membawa ilham untuk dia mengarang bait-bait syair. Tapi sampailah kepada satu hari Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi telah pun diputerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perkabalan malaikat Jibril menjadi Rasul ketika mana baginda berada di Gua Hira waktu umur baginda 40 tahun. Bila mana dia tahu Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi turun, Nabi cerita kepada suku bangsa dia sendiri yang dia telah pun dilantik menjadi Rasul. Itulah permulaan Umayyah bin Salt ini membenci Nabi. Dia berharap diri dia tu akan jadi Rasul. Sebab dia selalu dapat ilham yang banyak tentang memuji keadaan alam. Dia walaupun Umayyah bin Salt ni seorang yang bukan Islam, dia tak berapa suka sembah berhala. Sebab dia kata orang yang sembah berhala tu orang bodoh. Tetapi menyembahlah kepada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini Allah. Dan kenapa syahadah Umayyah bin Salt ini ditolak? Kerana syahadah dia menolak Rasulullah. Dia menerima Allah sebagai Tuhan pencipta alam. Tetapi dia tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu, keislaman Umayyah bin Abi Salt As-Saqafi ini dinafikan, batal. Kalau nak beriman dengan Allah, wajib beriman dengan Rasul. Sementara dia hanya nak beriman dengan Allah tetapi menolak kerasulan kerana dia bercita-cita untuk menjadi Rasul. Tiba-tiba yang diangkat menjadi Rasul adalah Muhammad. Itu adalah permulaan detik beliau menjadi benci kepada Nabi SAW. Waktu dia dalam rombongan balik daripada Madinah, dia pergi berniaga. Dia tumpang sahabat-sahabat kafilah pergi berniaga. Masa tu Nabi dah pindah duduk di Madinah. Lepas tu dia nanti bersyair lah, dia bersyair.
Dia tahu Rasulullah suka dengan syair dia. Dia bersyair. Nah, waktu balik daripada berniaga daripada Madinah ni, mereka melintasi perkuburan Badar. Yang sebelah pihak musyrikin. Dia kata sayang, dia kata. Kan kita tahu dalam peperangan Badar seramai 22 orang tentera musyrikin yang mati. Kalaulah aku menjadi Rasul, dalam syair dia lah. Kalaulah aku menjadi Rasul, saya tidak akan kubunuh orang-orang aku sendiri. Tapi dia kata salahnya adalah puak musyrikin yang tak mahu melantik dia menjadi Rasul. Dalam syair lah. Dalam dia bersyair. Itu pengakuan yang dibawa datang oleh Umayyah bin Abi Salt. Tapi walaupun dia benci dekat Nabi, Nabi tak pernah benci dia. Nabi suka. Bahkan walaupun Nabi tak bernasyid dengan nasyid dia, Nabi suka dengar. Sebab tu apabila Sayyidina Syarif bin Suhaib ni, dia di antara sahabat yang mempunyai kelunakan bersuara. Apabila dia mengalunkan syair-syair yang dikarang oleh Umayyah bin Abi Salt ni, Nabi suka dengar. Itu sebab tu yang dia sebut dalam hadis ni, dia kata qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam bila satu bait syair habis, Nabi ulang. Wah, sedaplah. Jadi bila mana Abu Syarif ni, dia dengar Nabi kata wah, maksud dia macam satu semangat. Teruslah. Lagi sehingga dia bawa sampai 100 bait syair yang dikarang oleh Umayyah bin Abi Salt. Itu keadaan Nabi SAW. Dan Nabi suka dengar sampailah kepada rangkap yang terakhir dibawa datang kepada Nabi SAW. Di mana saya petik sedikit di antara bait syair yang dibawa oleh Syarif bin Suhaib. Di sinilah Tuhan yang memiliki arsy. Kamu semua dihadapkan. Tuhan yang mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan segala janji-janji Allah itu pasti. Tuhanku, jika engkau mengampuniku, maka maafkan aku. Itulah keyakinanku. Atau jika engkau menghukum, janganlah engkau hukum orang yang baik. Dan kerana sesungguhnya kebaikan itu meliputi segala kejahatan. Itu di antara bait-bait syair yang terakhir, yang apabila sampai kepada rangkap yang ke-100, maka kata Sayyidina Syarif, Nabi kata apa? Berkata Nabi SAW, ia hampir masuk Islam. Nabi kata kat siapa ni? Nabi kata kepada Umayyah bin Abi Salt lah. Umayyah bin Abi Salt dekat-dekat nak masuk Islam dah. Dekat-dekat dah nak masuk Islam. Tetapi oleh kerana dia benci dengan baginda Nabi SAW, sebab tu dia tak masuk Islam. Dan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa tu menyimpan umurnya. Diceritakan dia punya benci kepada Nabi SAW. Lepas Nabi wafat, dia tak duduk di situ. Dia pindah duduk di Kufah. Dia kata dekat orang Kufah, dia kata, kalau bukan kerana Muhammad, telah lama aku ni Islam. Tapi dia tak menyembah berhala. Lepas tu nak letak dia pada bahagian mana? Dia tak pernah menyembah berhala. Dia menyembah Allah. Dia suka kepada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, dia tak boleh menerima kerasulan Nabi SAW. Jadi macam mana keadaan dia? Adakah dia Islam? Dia tetap disebut sebagai kafir. Itulah sebab itulah walaupun dia mati dalam keadaan hayat yang tak pernah menyembah berhala, beliau tetap disebut sebagai kafir. Siapa dia? Siapa dia nama dia? Umayyah bin Abi Saqi. Umayyah bin Abi Saq. Salt lamta, Salt. Umayyah bin Abi Salt. Tapi tak boleh letaklah radhiyallahu anhu kat dia. Yang dapat pujian Syarif lah. Syarif bukan pencipta bait syair tu. Sekadar membawa lagu dia. Okey. Itu hadis yang ke 249. Okey, kita baca. Hadis yang terakhir. Nabi ada penyair tersendiri yang boleh cipta syair dia tersendiri. Apa dia? Kita tengok ayat hadis yang ke 250. Haddatsana Ismail bin Musa Al-Fazari wa Ali bin Hujr
معنا واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت حسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ini dibawa datang daripada Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan satu mimbar untuk Hasan bin Sabit dan dia berdiri di atasnya menyatakan syair berbentuk bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membantu Hasan dengan Roh Kudus selagi mana dia mempertahankan atau dia berbangga melalui syairnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini ada satu cerita, ada satu kisah yang mana dibawa datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan tentang seorang lagi penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa nama dia? Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini Nabi suka dekat dia. Di dalam peperangan Uhud kita tahu tentera-tentera Muslim kalah. Kalah. Dan cara macam mana nak bagi bangkit balik apabila dia pakat-pakat dapat khabar angin mengatakan Muhammad dah wafat. Muhammad dah mati. Jadi tentera-tentera lain dengar kata ketua panglima dah mati. Mereka masing-masing dah jatuh semangat. Tama dah berperang nak serah diri, nak mati dengan Nabi. Tiba-tiba bangun Hasan bin Sabit dengan penuh semangat, terus bersyair. Terus bernasyid. Nyanyi lagu semangat. Bahawasanya Rasulullah masih hidup. Bangunlah, tegakkan terus agama Islam. Jikalau kita tidak menegakkan agama Islam, maka tidak akan ada lagi lidah-lidah akhir zaman yang akan datang memuji Allah dan Rasul. Bangkitlah. Sambil dia papah Nabi. Untuk bangkit sambil dia bersyair. Lepas tu Rasulullah sayang sangat dekat dia. Lepas tu dia naik, dia memanjat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia naik di atas Gunung Uhud. Di atas Gunung Uhud itu dengan suara yang begitu kuat, dia terus bersyair. Kita kata bernasyid. Dengan suara yang begitu tegas, dengan rentak yang begitu tegas, meniup semangat kepada para sahabat yang berada di bawah untuk bangun. Jangan terus rebah, bangun dan terus berjuang di dalam agama Allah kerana Muhammad masih hidup. Sambil dia pegang Nabi dan mengibarkan panji-panji Islam. Dapat tengok tu dia suara Hasan bin Sabit dengan begitu lantangnya mengalunkan syair dia di puncak bukit Uhud. Maka sahabat yang mana yang jatuh ketika itu bangkit bersama-sama meneruskan perjuangan dalam peperangan Uhud. Sebab tu Nabi sayang sangat dekat dia. Dan ketika itu dia berkata, Hasan bin Sabit ni dia bukannya perang mana, dia banyak bernasyid. Sebab dia nak tiupkan semangat. Dia tak kena apa pun, dia tak luka. Rasulullah luka parah dah. Dia tak luka pun. Baik, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah jawapan yang terakhir yang diletakkan di dalam hadis ni. Sesungguhnya Allah membantu Hasan dengan Roh Kudus selagi mana ia mempertahankan dan dia berbangga melalui syairnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? Kata Rasulullah, dia ni oleh kerana dia kerja dia tengok ayat itu, dia bangkit, dia bersyair. Dia bangkit, dia bernasyid. Dia memberi kata-kata semangat. Lepas tu, awak dia tak luka, awak dia tak cedera. Kata Rasulullah, dia ini dilindungi oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus ni? Malaikat Jibril. Gelaran yang diberi oleh Allah kepada Malaikat Jibril adalah Roh Kudus. Malaikat Jibril jaga dia, mengawal dia,
agar dia tak terluka, dia tak cedera, dia tak kena bunuh. Sebab kalau kata tukang peniup semangat tu yang cedera, yang jatuh macam mana dia nak bersyair? Macam mana dia nak tiupkan semangat? Ayuhlah berjuang sahabat-sahabat. Bangunlah demi Allah dan Rasul. Ha? Jadi kalau kata dia pun jatuh, kalau kita nak bercakap, macam lagi kita duduk dengar lagu yang macam bunyi lagu lalang, tak boleh masuk dalam kepala otak nah. Tak boleh masuk. Tapi bila kita dengar yang rancak lah, jelek lah mata sikit nah. Baru cergah sikit. Sebab tu bila mana kita belajar ni, kena ada time-time rehat dia, kena ada iklannya. Tak boleh terus menerus saja nah. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala letak kepada Hasan bin Sabit. Dan dengan sebab kelebihan tu, apabila terbinanya pembaikan demi pembaikan berlaku di dalam Masjid Nabawi, lantas baginda SAW meletakkan satu tempat untuk Hasan bin Sabit mengalunkan syair dia di dalam masjid. Okey, kalau kita masuk Masjid Nabawi, kita tengok ada satu pelantang nah. Pelantang tu adalah tempat Bilal bin Rabah azan. Kalau kita masuk dalam Raudhah, biasanya orang perempuan dia akan letak tirai putih atau dinding putih di bawah. Itulah, bermula daripada situlah nah. Situ permulaan Raudhah. Nah, di bawah lantak atas tu. Dia akan letak terus. Okey. Dan di situ jugalah tempat yang dibina oleh Nabi SAW untuk Hasan bin Sabit mengalunkan syairnya. Syair Hasan bin Sabit ini dia berbentuk memuji Allah dan juga Rasulullah SAW. Di dalam syairnya beliau berbangga kerana memiliki Islam. Dan apabila dia masuk Islam, dia juga dikurniakan Allah Ta'ala menerima hidayah Islam ketika mana berusia 60 tahun. Sebab dia orang Ansar. Dia duduk di Madinah. Bila Nabi sampai, dia baru kena Islam, dia masuk Islam. Dia kata, pasal apalah Muhammad ni sampai lambat. Kalau sampai awal, nescaya aku akan masuk Islam lebih awal. Tetapi aku hanya boleh mula mengenali Islam ketika berusia 60 tahun. Dia rasa rugi sangat-sangat. Rupa-rupanya, Allah Ta'ala nak bagi dekat dia ekstra. Dia berusia 120 tahun. Bermakna dia berpeluang lagi duduk di dalam agama Islam selama tempoh 60 tahun. Dalam tempoh tu, dia masuk Islam. Apabila Al-Quran itu disempurnakan dengan 30 juzuk, dia di antara sahabat yang awal dapat menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Baru masuk Islam, dia di antara sahabat yang awal menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Kita bila masuk Islam, dari azali, Alhamdulillah lahir-lahir dari Islam. Kita tak dapat menghafaz 30 juzuk. Malu sangat-sangat no. Tak apalah, janji hafal 3 kul. Duk tak apalah, itulah kita duk bersenang hati. Saya kata, kita cuba keluar daripada zon selesa, pergi cari sedikit zon mencabar. Sebab lah ni zon kita zon dalam rumah je. Kita tak boleh kelak kat zon luar. Zon dalam rumah je. Apa kata, dalam tempoh kita berkurung ni, sehari 1 ayat aja hafal. Macam hari Isnin kita baca surah An-Naba. Sehari 1, hari ni ambil Amma yatasa'alun. Esok ambil Anin Naba'il Azim. Lusa ambil Alladzina hum fihi mukhtalifun. Lepas tu ambil pula Kalla sayalamun. Apa Zazah lambat sangat. Senang je. Sehari 5 boleh. Lagilah bagus kalau boleh bawa sehari 5. Saya kata sehari 1 cukup. Dibimbangi 1 pun tidak. Nah, malulah. Nah, malu dekat Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit. Malu kepada Hasan bin Sabit walaupun mula mengenali Islam ketika berusia 60 tahun tapi mula menghafaz. Adakah umur seperti kita ni terlewat? Dah. Tak lewat nah. Kita yang suka kata, dah tua-tua otak dah berkarat. Bila kita beritahu dekat diri kita itu memang dia berkarat lah. Memang dia berkarat pun. Tapi kita tak cuba untuk gilap dia. Tak maulah suka lupa. Lupa peringat.
Nikmat orang yang menghafaz Al-Quran sambil lupa, dia ada dua nikmat. Satu nikmat dia berusaha. Satu lagi nikmat lupa. Allah Ta'ala bagi. Dia peringat balik. Selagi dia lupa, dia akan tengok Al-Quran. Selagi dia lupa, dia akan tengok Al-Quran. Dia akan sentuh Al-Quran. Dia akan berwuduk. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mengapai tapi cepat lupa. Kalau dia kata dia mengapai terus dapat, dia tak buka lah. Dia terus bawa baca je. Dia dapat satu lah. Tapi kalau mengapai selalu lupa ni, dia selalu buka. Dia selalu tengok. Apabila dia selalu nak menyentuh Al-Quran, maka dia akan biarkan diri dia sentiasa dalam keadaan berwudu. Itu kelebihan. Jadi umur kita 60 ni, adakah lewat? Tak terlewat. Di antara syair yang paling Nabi suka, yang pernah dibawa oleh Hasan bin Sabit. Dan ni yang mana kata Hasan bin Sabit kepada syair dia. Dia kata, aku bersyukur dengan sebab aku tidak dikunjungi ajal ketika jahil. Sebaliknya, aku dipakaikan Islam. Aku dipakaikan dengan pakaian Islam apabila mengenal Muhammad. Itu di antara baik-baik syair yang paling digemari oleh Nabi SAW. Itu kelebihan yang diperolehi oleh Hasan bin Sabit. Penyair Rasulullah. Sampai Rasulullah letak dia di atas satu tempat yang tertinggi sama level dengan tempat Bilal bin Rabah. Jadi bila Bilal sebelum Bilal azan tu, kalau kata Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dalam Masjid Nabawi, Nabi akan kata kepada Hasan bin Sabit, naiklah. Kenapa? Naik kat tempat tinggi sikit, boleh semua orang pakat tengok, boleh orang semua pakat mendengar alunan yang dibawa oleh Sayyidina Hasan bin Sabit. Jadi apa maksud hadis-hadis yang kita baca ni? Apa dia kesimpulan yang boleh kita bawa datang daripada hadis-hadis ni? Hadis ni di antaranya, di dalam masjid boleh tak bersyair? Boleh. Sebab Nabi sampai buat satu mimbar. Boleh tak berqasidah di dalam masjid? Boleh. Tetapi jangan bawa alat-alat muzik yang diharam. Tak boleh. Lagi duk bawa naik dengan drum, bawa naik dengan gitar, dengan piano, haram. Boleh nak berlagu di atas masjid? Boleh. Boleh. Walaupun ada sesetengah puak yang menentang. Apalah mai duduk menyanyi di atas masjid. Nyanyian selagi tidak melarakan yang memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, berkasih merindui baginda, memuji kebesaran Allah Ta'ala, maka ianya dibenarkan walaupun di atas masjid, berpandukan, berdalilkan kepada hadis yang ke-250. Jadinya boleh. Ada kadang-kadang satu tempat dia tak bagi. Ni semua bid'ah. Bid'ah lah sebab dia tak baca hadis kabeh. Dan apa lagi kesimpulan hadis ni? Boleh kalau kita sekadar nak menghiburkan hati kita, duduk saja sambil kita bernasyid. Tapi nasyid itu hendaklah di antaranya yang memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu, bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu. Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah, dekatkanlah kami ya Allah. Sambung. Hamku bolana ya Rasulullah, hamku bolana ya Habibullah. Itu di antara baik-baik syair ataupun qasidah merindui Nabi SAW. Bukalah dalam rumah tu, duduk saja-saja cari qasidah-qasidah ataupun nasyid-nasyid yang terbaik, yang boleh mendekatkan diri kita lagi dengan Allah, yang boleh menyemarakkan lagi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis yang ke-250 ini
adalah hadis yang terakhir daripada bab syair. Nabi mendengar syair, bukan Nabi bersyair, bab Nabi mendengar syair. InsyaAllah ta'ala minggu depan kita akan masuk bab yang ke-38 mengenai dengan perbualan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Tengok betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi mengajar kita daripada dalam kandungan lagi nak buat macam mana. Sampai hari dilahirkan. Sampai hari ke-7 dilahirkan. Sampai hari ke-100 dilahirkan. Sampai umur 1 tahun 2 tahun dan sampai kita masuk ke dalam liang lahat, Nabi tak pernah tinggal walaupun satu. Nabi sentiasa membimbing kita. Daripada masuk dalam tandas, Nabi ajak sampai ke tandas, sampai cara nak duduk kencing, cara nak duduk berak pun Nabi ajak. Cara lepas kencing, cara lepas berak, Nabi ajak. Bermakna Nabi SAW mendidik kita melebihi daripada seorang ibu mengajar anaknya. Sampai lepas kencing nak istibrak macam mana Nabi ajar. Nak membuktikan betapa kasih dan sayangnya baginda SAW kepada kita sampai kepada tahap dia tak pernah berhenti mengajar walaupun satu langkah perbuatan sentiasa diajar. Sampai kan kita ni, kita nak minum air pun kita teringatkan Nabi. Dah tangan ni nak pegang dah. Tangan kiri cawan tapi ingat kat Nabi. Pegang tangan kanan. Nak minum gelojok, ingat dekat Nabi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum dalam keadaan berdiri, ingat kat Nabi. Cari kerusi duduk. Subhanallah. Tu yang katakan, hidup kita ni macam yang disabdakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum yuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, hang kata dekat umat hang, kalau dah depa kata, depa ni kasih kepada Allah, suruh depa ikut hang. Suruh depa ikut hang. Nescaya aku kasih kat depa. Sebab aku kasih dekat hang. Allah mengasihi Nabi SAW. Jadi sesiapa juga yang mengikuti setiap satu jejak langkah Nabi SAW, nescaya Allah mengasihi kita. Kita seperti saya sebut awal tadi, kita tak boleh ikut Allah kerana Allah tidak berpakaian seperti kita. Allah Ta'ala tak makan minum seperti kita. Allah Ta'ala tak qada hajat seperti kita. Allah Ta'ala tidak berkahwin, tidak beranak pinak. Tetapi Rasulullah semua dia ada. Maka kita ikut siapa? Kita ikut Rasulullah SAW. Apabila kita ikut Rasulullah SAW, nescaya Allah akan mengasihi kita seperti mana Allah mengasihi Nabi SAW. Sebab itu, kenapakah umat Nabi Muhammad SAW diberi keutamaan? Kerana umat Muhammad SAW sentiasa mengikuti jejak langkah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah Ta'ala kasih kepada umat Muhammad. Di padang mahsyar juga umat Muhammad diutamakan. Kalau kita tengok dalam satu hadis yang waktu Nabi Allah Isa AS turun pada waktu subuh, Imam Mahdi bagi laluan kepada Nabi Allah Isa untuk menjadi imam waktu subuh tu. Apa kata Imam Mahdi? Apa kata Nabi Isa? Dia mengutamakan Imam Mahdi suruh jadi imam. Sebab apa? Sebab Imam Mahdi umat Nabi Muhammad SAW. Diberi keutamaan. Walaupun dia Nabi. Isa AS. Isa ibnu Maryam adalah seorang Nabi. Tapi bila hari dia turun tu, Imam Mahdi bagi laluan untuk dia menjadi imam. Dia kata, tak usah. Aku tak mau. Aku rasa aku kena ikut hang. Sebab hang umat Muhammad. Kerana Muhammad itu lebih tinggi level dia. Masya Allah. Sehingga kan umat dia dimulakan. Barang siapa yang mengikut jejak langkah Muhammad, maka orang itulah yang akan menjadi kekasih Allah. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah. Maka tidak ada jalan lain untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan mengetuk pintunya. Pintu Allah Subhanahu Wa Taala ialah pintu melalui Nabi SAW. Dengan sebab itu, melalui hadis ini kita boleh mengambil satu kesimpulan, kenapakah Umayyah bin Sa'd tidak diterima keimanannya? Kerana dia hanya beriman dengan Allah tetapi tidak beriman dengan Rasulullah. Maka ditolak keimanan dia walaupun hayat dia dihabiskan dengan mengarang bait-bait syair memuji dan memuja Allah. Tetapi malangnya keimanan dia tak diterima. Itu yang bila mana masuk rakaat terakhir,
Nabi dengar baik-baik syair Umayyah bin Abi Sa'd ni, Rasulullah kata dia dekat-dekat nak masuk Islam dah. Cuma dia tak boleh terima Rasulullah. Jadi kita tahulah, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat pada Allah, maka kena taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah minggu hadapan panjang umur, murah rezeki, insya-Allah kita akan terus berkuliah Jangan pernah berhenti walau di mana kita berada. Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ni bekalan di akhirat nanti. Jangan sampai balik ke sana tak kenal yang mana satu Muhammad. Awak tak kenal, tak pernah baca pun tentang dia. Macam mana? Aku tak tahu dia siapa pun. Hari ini kita membaca, bahkan setiap lembaran kisah tentang Nabi kita cuba dekati, helaian rambut baginda kita cuba kenali, warna kulit baginda kita cuba ketahui, dan akhirnya timbul rasa cinta. Tak kenal maka tak cinta. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk bab yang ke-38. Cerita Nabi nak sembang waktu malam. Kata orang tua-tua, sembang siang pandang-pandang, sembang malam dengar-dengar. Itu kata orang tua-tua. Kita tengok apa kata Nabi SAW. Okey. Sebelum kita mengakhiri kuliah hari ini, ada soalan nak tanya? Ada Ustazah. Ya, silakan. Okey, maaf saya tanya atas kebodohan saya lah. Tunjuk sikit muka nak tengok comel tu. Saya tanya atas kebodohan saya lah juga. Masya Allah. Okey, yang kata nasyid semua dibolehkan. Ya. Macam mana pula pertandingan nasyid yang di dalam TV dengan beralunkan muzik dengan alasan tidak melarakan dan di kalangan orang perempuan lah. Terima kasih Ustazah. Okey, baik, terima kasih. Okey. Kalau kita tengok nasyid yang dialunkan di dalam TV kalau dari segi baik-baik nasyid atau kita panggil lirik dia lah. Lirik dia memang mendekatkan kita dengan Allah. Tetapi cara berpakaian terlalu berlebih-lebih di dalam berpakaian, tabarusnya. Walaupun dia menutup aurat, tetapi auratnya dapat dilihat. Kemudian dengan alat muzik yang melampaui batas. Di sini ada perbincangan yang begitu panjang lebar di kalangan para ulama. Apabila ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan haram. Beliau mengatakan haram. Tetapi kembalikan kepada pendapat Imam Hanafi. Apabila kembali kepada pendapat Imam Hanafi, dia kata tidak mengapa alat muzik diharuskan. Dan kembali kepada Imam Malik, dia kata tak boleh juga. Jadi, mereka ni mungkin tukar mazhab dari segi hukum. Dan kemudian apabila ditanya kepada cendekiawan ataupun mufti-mufti dalam negara, mufti juga memberi pandangan seperti itu. Ini sesuatu yang muzik yang bersifat bertali, lara dan melalaikan adalah haram. Tapi kalaulah macam Kak Sarimah beritahu, pertandingan dibawa naik perempuan, melenggok-lenggokkan suaranya, melunak-lunakkan suaranya, sudah adalah haram. Baik, terima kasih. Okey Kak Sarimah. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Siap dah. Saya nanti dah hebat. Apa Nabi Muhammad, syair Nabi Muhammad, syair Rasulullah. Ada yang tanya ke? Saya buat video. Saya tak dengar dia punya ni. Ustazah, Kak Syima. Apa ya? Kak Syima tanya. Ada, mana dia orang dia? Ya. Okey. Kak Syima Ya. awak nampak kepala dia, mana muka dia comel tu. Ustazah, kalau macam kita tahu kata apa kelahiran
Rasulullah masa di di awal kelahiran Rasulullah, masa belum lahir lagi dah ada tanda-tanda ganda, tanda-tanda istimewa yang Allah tunjukkan. Ya, macam macam misalnya yang api majusi pun padam. Tapi bagaimana dengan kelahiran rasul-rasul yang lain? Adakah ada tanda-tanda keistimewaan juga sebelum kelahiran dia orang? Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Saya harap seperti mana kelebihan yang Allah Ta'ala bagi sebelum kelahiran Nabi SAW, ada beberapa tanda kelahiran, iaitu terpadamnya api majusi, runtuhnya istana Kisra, dan berbagai-bagai lagi lah tanda. Langit menjadi terang, terang benderang. Di antara mimpi para pendeta, kelahiran seorang Rasul. Adakah kelahiran Nabi-Nabi yang lain pun macam tu juga? Saya tak boleh memberi satu gambaran, satu jawapan yang pasti, tetapi salah satunya saya boleh bagi jawapan, iaitu tentang kelahiran Nabi Allah Musa alaihissalam. Tanda kelahiran Nabi Musa alaihissalam dibawa datang melalui mimpi seorang raja, Fir'aun. Iaitu satu malam Fir'aun bermimpi bahawasanya akan lahir di kalangan Bani Israel. Nanti dia kata dia mimpi seekor lembu ni, dia kata seekor binatang ni, dia kata lembu lah senang, makan habis rumput-rumput yang ada di bumi Mesir. Buah-buah kayu semua makan habis. Jadi dia tanya kepada ahli nujum dia apa tanda mimpi dia tu. Maka ahli nujum dia kata akan lahir di kalangan Bani Israel itu sendiri seorang anak lelaki yang akan makan semua Bani Israel, termasuklah Fir'aun sendiri. Sebab itulah Fir'aun pun mengeluarkan fatwa agar dibunuh setiap bayi lelaki di kalangan Bani Israel. Itu yang diberitakan di dalam beberapa sirah-sirah Nabi SAW. Okey, untuk nabi-nabi lain saya tak pasti, mohon maaf Kak Shiman. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Ada lagi? Kalau tak ada dah, saya sudah dulu yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah, yang kurang, yang tak betul, yang salah itu adalah daripada diri saya sendiri, insyaAllah. Esok kita cuti Esok Jumaat kita cuti. Kita sambung minggu depan balik Isnin Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya mujibad da'awat, ya qadiyal hajat, ij'alna minan najihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalu. Assalamualaikum.